Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini bertajuk, saya tidak bertanggungjawab atas hilangnya 43 barang kemas. Rosma. Berita penuh, saya tidak boleh dipertanggungjawabkan atas kehilangan 43 barang kemas itu kerana ia sudah diambil oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia, kata Datin Sri Rosma Mansur menerusi pernyataan tuntutan pembelaan yang difailkan Tuan Eza Rahim dan Rajivan di Mahkamah Tinggi di sini pada Selasa. Isteri bekas Perdana Menteri itu berkata demikian bagi menjawab saman kali kedua yang difailkan Global Royalty Trading SAL terhadapnya pada 29 Mac lalu berhubung tuntutan bagi mendapatkan semula 43 barang kemas. Isteri Datuk Seri Najib Tun Razak mendakwa jelas bahawa barangan kemas tersebut telah diambil oleh PDRM atau Kerajaan Malaysia melalui suatu operasi serbuan. Beliau selaku defendant berkata, jika ia hilang maka pihak polis dan kerajaan yang perlu menanggung kerugian syarikat barang kemas dari lubnan itu selaku plaintiff. Saya menegaskan bahawa kenyataan bahawa barang-barang kemas tersebut telah diambil oleh pihak polis dan kerajaan Malaysia adalah bermerit kerana satu daripada barang kemas telah dijumpai dalam milikan mereka. Saya juga menegaskan bahawa semua barangan kemas terbabit disimpan di tempat yang sama dan kemudian disita dan diambil oleh mereka. Umum tahu bahawa semua harta bernilai milik saya dan keluarga telah dirampas. Jadi, ia tidak mungkin saya boleh menyimpan barang kemas bernilai jutaan ringgit tersebut, malah ketika waktu berkenaan, saya tidak dibenarkan untuk keluar negara, katanya. Selain itu, isteri bekas Perdana Menteri berusia 72 tahun ini menafikan telah meminta barangan kemas seperti yang didakwa Global Royalty. Beliau menegaskan barang kemas berkenaan diserahkan kepadanya adalah bagi manfaat dan keuntungan syarikat terbabit bagi menarik publicity dan kredibiliti dalam kalangan pembeli. Katanya ketika itu beliau merupakan isteri seorang Perdana Menteri, maka plaintiff inginkan publicity berhubung produk dan ingin dirinya menjadi pelanggan mereka. Oleh demikian, Rosma berkata barang kemas diserahkan kepadanya untuk dilihat atas kehendak dan kerelaan plaintiff tanpa ada kewajipan baginya untuk membeli. Terdapat klausa yang wujud dalam memorandum bertarikh 22 Mei 2018 yang dirujuk plaintiff sebagai nota konsianan dengan jelas menyatakan ia dihantar untuk dilihat dan diperiksa oleh saya. Sekiranya berminat, maka satu perjanjian penjualan secara berasingan akan dikeluarkan, katanya. Beliau menegaskan bahawa semua langkah yang muhasabah dan berhema untuk menjaga keselamatan barangan tersebut telah diambil dan akan membutirkan ciri-ciri keselamatan itu semasa perbicaraan kelak. Maka katanya, defendant tidak boleh dipertanggungjawabkan dengan kehilangan barangan kemas dan memohon kepada mahkamah supaya menolak tuntutan plaintiff dengan kos atas dasar tanggungan rugi penuh. Pada 26 Jun 2018, Global Royalty Trading SAL menyaman Rosma selaku defendant dan menuntutnya memulangkan 44 barang kemas yang dihantar untuk dipilih atau membayar harga semua barangan kemas berkenaan berjumlah AS 14.79 juta. Syarikat ini mendakwa Rosma berbohong bahawa barangan kemas termasuk kalung berlian, anting-anting, cincin, gelang dan tiara yang diserahkan oleh ejen syarikat kepadanya dirampas pihak berkuasa Malaysia untuk kesalahan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Berdasarkan pernyataan tuntutan, plaintiff mendakwa hanya satu daripada 44 barang kemas berkenaan berada dalam simpanan dan kawalan polis. Pada 28 Ogos 2019, Kerajaan Malaysia mengesahkan melalui avidavit jawapan yang dikirkan oleh Superintendent Polis G15177 Fo Wei Min yang difailkan dalam guaman sivil tersebut bahawa hanya satu daripada 44 barang kemas yang berada dalam simpanan polis Diraja Malaysia. Plaintiff kemudiannya menarik balik tuntutan saman untuk memfailkan semula dan mencelah dalam prosiding pelucut hakan Kerajaan Malaysia terhadap OBYU Holding Sendirian Berhad
pemilik harta yang di mana 12,000 barang kemas tersebut telah disita oleh PDRM atas kesalahan di bawah AMLA. Pada 11 Mac 2020, Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein membenarkan permohonan plaintiff untuk memeriksa barang-barang kemas tersebut yang telah disita oleh PDRM. Global Realty kemudiannya memfailkan saman baharu untuk mendapatkan semula 43 barang kemas daripada isteri Datuk Seri Najib Tun Razak itu. Berdasarkan writ yang difailkan di Mahkamah Tinggi pada 29 Mac lalu, syarikat barang kemas itu mengambil langkah berkenaan melalui firma guaman Tetuan David Group Tamham dan Koya dengan menamakan Rosma selaku defendant tunggal. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini bertajuk Jolo bawa tahanan rumah di Shanghai, Bradley Hope. Berita penuh, Bradley Hope, pengarang bersama buku terlaris mengenai skandal 1MDB itu, menolak andaian bahawa ahli perniagaan Malaysia yang menjadi buruan dan pelarian Low Tech Joe atau Jolo kini berada di Macau. Jolo banyak berada di Macau dari 2015 hingga 2018 serta di Hong Kong, Shenzhen dan Thailand, tetapi selepas kekalahan bekas Perdana Menteri Najib Razak pada pilihan raya tahun lalu, pergerakannya lebih terlihat di tanah besar. Kami di Well Hunting percaya dia berada di bawah tahanan rumah di Shanghai, Chiap Hope di Twitter. Dia mendakwa China telah menahan Law susulan rundingan dengan Malaysia. Ini juga kerana penaungannya dalam perkhidmatan pengintip Sun Lijun telah ditangkap dan rakan niaga di CCC digulingkan. Dia berubah daripada aset resikan menjadi liability selepas Najib diundi keluar, kata Hope. Bersama Tom Reed, Hope adalah pengarang bersama buku paling laris $1 Billion Whale dan Blood and Oil. Dia juga adalah finalis bagi hadiah Pulitzer dan pernah menjadi wartawan Wall Street Journal. Hope membuat caipan demikian ketika mengulas laporan yang memetik SPRM sebagai berkata, Suruhanjaya itu percaya bahawa ahli perniagaan yang dikehendaki Malaysia itu sedang bersembunyi di Macau. Menurut laporan Al Jazeera, SPRM dipetik dalam jawapan bertulis sebagai berkata bahawa ini disahkan oleh beberapa individu yang pernah melihat Law di Macau. SPRM percaya individu yang dikehendaki untuk 1MDB, terutamanya Jolo, sedang bersembunyi di Macau, kata rangkaian berita yang berpangkalan di Doha itu. Laporan itu menambah bahawa pendedahan tersebut dibuat selang beberapa minggu selepas penahanan suspek 1MDB yang agak tidak dikenali, Ki Kok Thiam. Ki meninggal dunia dalam tahanan semalam selepas diserang angin ahmar. Hope turut mengemukakan satu soalan umum, satu soalan untuk Malaysia. Apakah jenayah dalam kod undang-undang anda untuk seorang Perdana Menteri bersekongkol dengan kuasa asing untuk mengorbankan kepentingan negara, kedaulatan dan membayar lebih untuk kontrak menggunakan wang negara sebagai pertukaran untuk menutup penipuan besar-besaran?